Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum ini kita telah pun mempelajari mengenai jisim atom relatif ataupun ringkasannya JAR lah. Ataupun jisim atom relatif ini merupakan satu perbandingan di antara jisim sesuatu atom yang dibandingkan dengan jisim atom piawai ataupun jisim atom standard yang digunakan sebagai rujukan. Untuk kali ini pula kita akan mempelajari mengenai jisim molekul relatif dan juga jisim formula relatif. Pada akhir pembelajaran ini, kita akan mengetahui apakah itu jisim molekul relatif dan juga jisim formula relatif, dan kita akan dapat mengira jisim molekul relatif dan jisim formula relatif, serta kita akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan jisim molekul relatif dan juga jisim formula relatif. Kita masuk kepada jisim molekul relatif ataupun JMR. Apakah itu jisim molekul relatif? Berdasarkan skala karbon 12, jisim molekul relatif suatu bahan ditakrib sebagai jisim purata satu molekul bahan tersebut berbanding dengan 1/12 daripada jisim satu atom karbon 12. Ataupun takriban secara rumusnya adalah jisim molekul relatif sesuatu bahan merupakan jisim purata satu molekul bahan dibahagikan dengan 1/12 darab dengan jisim satu atom karbon 12. Tapi kita perlu ingat ya, 1/12 darab dengan jisim satu atom karbon 12 dengan JAR-nya atau dengan JAR-nya 12 sama dengan 1 unit. Misalnya jisim molekul relatif karbon dioksida iaitu 44. Hal ini bermakna jisim satu molekul karbon dioksida adalah 44 kali dengan 1/12 jisim satu atom karbon 12. Seperti mana yang saya katakan tadi, 1/12 jisim satu atom karbon 12 bersamaan dengan 1 unit. Satu molekul terdiri daripada gabungan beberapa atom. Jadi kita boleh menghitung jisim molekul relatif suatu bahan dengan menjumlahkan jisim atom relatif semua atom yang membentuk molekul itu. Kita perlu mengetahui formula bahan untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, untuk karbon dioksida ini dia ada berapa? Bagaimanakah formulanya? Formula bagi karbon dioksida adalah CO2. Jadi di sini terdapat satu atom karbon, kemudian terdapat dua atom oksigen. Okey. Untuk menjumlahkan semuanya ini, kita kena tahu formula tersebut dan juga kita kena tahu JAR ataupun jisim atom relatif bagi setiap atom tersebut. Okey. Sebagai contoh kita jumlahkan. Karbon dia ada 12, JAR-nya adalah 12. Okey, dan oksigen JAR bagi oksigen ialah 16. Jadi bila kita hitungkan, ia adalah 12 iaitu JAR bagi karbon tambah dengan 2 darab dengan 16. Kenapa 2 darab 16? Kerana terdapat 2 atom oksigen di situ. Jadi 12 tambah dengan 2 darab 16 adalah bersamaan dengan 44. Itulah contoh pengiraan ataupun penjumlahan bagi jisim molekul relatif bagi karbon dioksida. Jisim molekul relatif sebenarnya hanya digunakan untuk bahan yang terdiri daripada molekul. Molekul ini adalah sebatian yang terbentuk dengan perkongsian elektron terluar bagi sesuatu atom itu. Ini akan kita pelajari di dalam bab 5 di dalam topik ikatan kimia. Tetapi bagi bahan yang terdiri daripada ion, kita menggunakan istilah jisim formula relatif, iaitu ikatan ion ini akan membentuk sesuatu sebatian yang dipanggil sebagai sebatian ion, yang mana ikatan kimia ini juga kita akan pelajari di dalam bab 5. Jadi timbulkan persoalan sekarang untuk kita mempelajari di dalam bab-bab yang akan datang itu. Okey? Baiklah, dengan cara yang sama, kita juga boleh menghitung jisim formula relatif suatu bahan ion dengan menjumlahkan ataupun dengan menambahkan jisim atom relatif semua atom unsur yang ditunjukkan di dalam formulanya. Baiklah, sebagai contoh, penghitungan jisim formula relatif bagi beberapa bahan adalah natrium klorida. Okey? Formula bagi bahan natrium klorida adalah NaCl, iaitu satu atom natrium dan satu atom klorin.
Okey, untuk mengetahui jisim familiar relatifnya, kita boleh menjumlahkan ataupun menambahkan JAR yang terdapat di dalam formula ini. Berapakah JAR bagi natrium? JAR bagi natrium adalah 23. Berapakah bilangan atom natrium di dalam formula bahan ini? Ada satu saja atom natrium klorid, jadi 23 tambah dengan jisim atom relatif bagi klorin. Berapakah jisim atom relatif bagi klorin? 35,5. Jadi JAR natrium ditambah dengan JAR satu atom klorin adalah 23 tambah dengan 35,5 bersamaan dengan 58,5. Contoh yang seterusnya bagi jisim familiar relatif ataupun JFR ini adalah bahan ion seterusnya adalah aluminium oksida. Formula bahan bagi aluminium oksida adalah Al2O3. Di sini kita dapat melihat berapakah bilangan atom aluminium. Ada 2 bilangan atom aluminium. Dan berapakah bilangan atom oksigen? Ada 3 bilangan atom oksigen. Maafkan saya. Jadi, jisim formula relatif baginya adalah dengan menghitung ataupun mengira semua jisim atom relatif yang terdapat di dalam formula bahan tersebut. Okey? Al2, 2 atom aluminium didarab dengan JAR bagi aluminium. JAR bagi aluminium adalah 27. Jadi, 2 atom aluminium 2 darab dengan JAR bagi aluminium iaitu 27. Dan berapakah bilangan atom oksigen tadi? Ada 3. Bermaksud JAR bagi oksigen adalah berapa? 16. Jadi bilangan atom oksigen 3 darab dengan 16. Jadi iaitu 2 darab 27 tambah dengan 3 darab 16 dan JFR ataupun jisim formula relatif bagi aluminium oksida adalah 102. Sebenarnya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang jisim relatif, termasuklah jisim atom relatif, jisim molekul relatif, dan jisim formula relatif, sebenarnya kita boleh menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan perhitungan bagi perkara-perkara ini. Okey? Sebagai contoh soalannya, jisim formula relatif bagi X2SO4 ialah 142. Hitungkan jisim atom relatif bagi unsur X. Dengan dibekalkan di sini adalah jisim atom relatif bagi oksigen O adalah 16 dan sulfur S adalah 32. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika kita lihat tadi soalannya adalah dia minta kita untuk hitungkan jisim atom relatif bagi unsur X. Jadi di sini kita tidak tahu JAR bagi X. Kita letakkan JAR bagi X adalah X dan diberi JFR ataupun jisim formula relatif bagi formula ini X2SO4 adalah 142. Jadi yang kita tidak tahu di sini adalah X. Kita tidak tahu X. Berapakah tadi atom bagi X di dalam formula ini? X2SO4. Jadi bilangan atom bagi X di sini adalah 2. Jadi jadinya adalah 2 darab dengan X. Berapakah bilangan atom sulfur di dalam formula ini? X2SO4. Jadi bilangan atom sulfur di dalam ini ataupun S adalah 1 dengan JAR-nya iaitu 32. Dan seterusnya, oksigen X2SO4. Berapakah bilangan atom oksigen di sini? Bilangan atom oksigen di dalam formula X2SO4 adalah 4 dan JAR bagi oksigen adalah 16. Jadi, di sini kita boleh membentuk satu persamaan matematik ya. 2X iaitu X yang kita tidak ketahui tambah dengan 32. Dari mana datangnya 32? 32 ini adalah JAR bagi sulfur. Tambah dengan 4 darab 16. Dari mana datangnya 4 darab 16 ini?
adalah daripada JAR oksigen iaitu 16 didarab dengan bilangan atom oksigen di dalam formula ini iaitu 4. Jadi 2X tambah 32 tambah dengan 4 darab 16 bersamaan dengan 142, iaitu 142 ini tadi adalah JFR bagi X2SO4. Okey. Jadi terbentuklah satu persamaan matematik iaitu 2X tambah dengan 96 bersamaan dengan 142. Okey. Jadi kita pindahkan nombor ke sebelah sebab kita nak cari nilai X. Jadi jadinya persamaannya seperti ini. 2X bersamaan dengan 142 tolak dengan 96. Kenapa tolak dengan 96? Sebab daripada sebelah tambah pindah pergi sebelah jadi tolak. Jadi 2X sama dengan 46. Sekarang kita nak tahu X, bukannya 2X. Jadi 2 itu kita pindahkan ke sebelah, jadinya adalah X sama dengan 46 dibahagi dengan 2 bersamaan dengan 23. Jadinya itulah tadi nilai X. Dan kesimpulannya di sini adalah JAR bagi unsur X ialah 23. Okey, demikianlah tadi pembelajaran kita mengenai JMR ataupun jisim molekul relatif dan JFR iaitu jisim formula relatif, dan bagaimana kita menghitung untuk mencari berapakah JFR ataupun JMR bagi formula-formula yang kita dapat di situ, dan juga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jisim relatif. Baiklah, selamat maju jaya dan selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera.